Baik, terima kasih kepada anda yang masih menonton cerita untuk waktu ini dan tadi kita bercakap berkaitan dengan kejadian tarah hutan dan waktu ini pula kita tahu di beberapa negeri contohnya di Perak, Melaka, di beberapa kawasan yang lain khususnya mengalami banjir dan kita berada dalam monsun timur laut yang mana keadaan hujan lebat yang mungkin mengakibatkan beberapa kawasan di tanah rendah ditenggelami air. Kalau kita bercakap berkaitan dengan apa yang berlaku di Melaka khususnya, apa yang kita dapat laporkan di tengah hari tadi adalah seramai 394 orang ditempatkan di 7 buah pusat pemindahan sementara ataupun PPS. Dan rakan saya, Syuhada Abdul Kadir melaporkan jumlah itu sudah pun meningkat waktu ini. Jadi kita nak terus sahaja bersama dengan Syuhada Abdul Kadir, Wakil Esok Awani di Melaka yang nak menceritakan dengan kita berkaitan dengan liputan dan juga keadaan banjir di sana. Mungkin kemas kininya Syuhada ketika ini. Baik, terima kasih Ihsan. Baik Ihsan, seperti apa yang Ihsan sebutkan sebentar tadi, pada tengah hari tadi angka mangsa banjir di Melaka adalah seramai 394 orang yang ditempatkan ataupun dipindahkan ke 7 pusat pemindahan sementara di ketiga-tiga daerah di negeri ini. Dan bagaimanapun setakat ini pusat pemindahan sementara hanya tinggal 6 yang mana di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pengkalan di Alor Gajah telah pun ditutup. Bagaimanapun angka mangsa banjir meningkat, pertambahan lebih kurang 100 lagi mangsa yang mana terkini adalah seramai 482 mangsa yang melibatkan 142 keluarga di 6 pusat pemindahan. Yang mana daripada 6 pusat pemindahan itu, 4 pusat pemindahan adalah di daerah Jasin, yang Jasin merupakan daerah yang paling terjejas teruk. Satu pusat pemindahan di daerah Melaka Tengah, iaitu di Sekolah Kebangsaan Air Monik. Dan satu lagi pusat pemindahan di Alor Gajah, di Sekolah Kebangsaan Nurul Tunggal. Di mana Sekolah Kebangsaan Nurul Tunggal ni antara pusat pemindahan awal yang telah dibuka 2 hari lepas lagi. Dan yang terkini sekarang ni apa yang seperti yang saya dapat tengok sekarang ni, saya berada di kawasan banjir di sekitar Sungai Rambai, di kawasan Parit Penghulu, yang mana Sungai Rambai ini merupakan kawasan yang paling baru terjejas. Dan di sini juga dah berapa tahun kebelakangan ini penduduk di sini tak berdepan situasi banjir ini. Tapi kali ini sekali lagi mereka berdepan situasi banjir ini, Ustaz. Dan juga kita tahu bila keadaan dan juga situasi banjir 2020 tahun ini mencabar khususnya apabila kita berdepan dengan suasana pandemik COVID-19 dan juga jumlah yang seperti Syuhada sebut meningkat dan juga kita dapat pastikan bagaimana sebenarnya keperluan masyarakat dan juga mereka yang terjejas dengan banjir yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara khususnya dari segi ada mungkin yang masih kekal berada di rumah. Bagaimana pemantauan dan juga pemerhatian Syuhada? Baik, berdasarkan tinjauan saya daripada hari pertama Melaka mula dilanda banjir pada hari Jumaat hari itu lagi, dari awal pusat pemindahan dibuka, tidak dinafikan ada antara penduduk yang enggan untuk berpindah ke pusat pemindahan. Kata mereka tinggal di rumah lebih selesa. Tapi bagaimanapun disebabkan faktor air yang semakin hari naik semakin tinggi, yang mana kalau ikut ramalan kaji cuaca daripada Jabatan Meteorologi juga, taburan hujan yang tinggi pada sebelah lewat petang dan juga sehingga awal malam, yang mana tempoh hujan yang berpanjangan lebih 4 jam hingga ke 6 jam itu menyebabkan paras air di rumah penduduk naik tinggi dan mereka terpaksa juga berpindah ke pusat pemindahan. Dan seperti yang Ihsan sebut tadi, apa kita tahu di musim COVID-19 ini, pelbagai SOP perlu diperketatkan di pusat pemindahan. Sebagai contoh, jika sebelum ni di sebuah bilik kelas yang mana sekolah memang biasa dijadikan sebagai pusat pemindahan sementara, kalau sebelum ni di sebuah bilik kelas lebih kurang 4 kemah Jabatan Kebajikan Masyarakat diletakkan di setiap kelas. Tapi kali ini berbeza situasinya, hanya 2 kemah sahaja. Itu pun hanya dari keluarga yang sama sahaja yang boleh ditempatkan di dalam satu bilik kelas. Dan juga kalau dewan, bergantung kepada saiz dewan itu juga. Kalau dewan itu besar, boleh letak kemah besar. Dan itu salah satu faktor yang, sebagai contoh di Jasin ini 4 pusat pemindahan, yang mana sebenarnya kalau sebelum ini, kalau tengok situasi sebelum ini, kawasan itu dia melibatkan tak banyak. Yang sekarang ini dia melibatkan beberapa kawasan tertentu yang hanya memerlukan 2 atau 3 pusat pemindahan yang melibatkan sekolah di kawasan yang terjejas. Tapi bagaimanapun disebabkan SOP, jumlah kemah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang diletakkan di dalam bilik-bilik kelas itu terpaksa dikurangkan berbanding sebelum ini. Jadi pusat pemindahan lebih banyak perlu dibuka. Sebagai contoh yang terbaru di Sekolah Kebangsaan Parit Gantung ini, Ustaz.
Dan juga syuhada, antara perkara penting yang bila berlaku kejadian seperti ini, banjir seperti ini adalah untuk kita mendapatkan input dan juga informasi. Bukan sahaja menerusi media khususnya, tetapi di kawasan persekitaran, di kawasan setempat ada mungkin agensi dan juga jabatan yang terlibat untuk salurkan maklumat. Bagaimana orang kampung ini, bagaimana mereka yang terjejas ini mendapatkan maklumat yang sahih dan juga betul. Sebab kita tak nak berlakunya kejadian ataupun perkara-perkara yang melibatkan panik dan sebagainya. Baik, San. Apa yang saya boleh, berdasarkan tinjauan saya, apa yang saya boleh kongsikan, anggota bertugas yang ditempatkan yang ditugaskan untuk pemantauan di kawasan-kawasan banjir ini seperti anggota pertahanan awam, anggota rela, jumlahnya lebih ramai daripada sebelum ini. Walaupun di satu kawasan terjejas itu hanya melibatkan, sebagai contoh, di satu kampung hanya melibatkan 4 atau 5 buah rumah saja, yang mana rumah 4-5 buah rumah itu memang rumah dia orang berada di kawasan lebih rendah daripada kediaman-kediaman penduduk yang lain, tapi jumlah petugas yang ada itu lebih ramai daripada biasa sebab fenomena banjir kali ini di Melaka boleh dikatakan sebagai satu fenomena luar biasa, yang mana kawasan yang tak pernah terjejas dengan banjir juga kali ini turut terkesan dengan bencana banjir ini. Jadi anggota bertugas memang memantau di semua kawasan, bukan sahaja hotspot banjir, tetapi di kawasan-kawasan yang tidak pernah direkodkan kejadian banjir ini, Ustaz. Dan juga syuhada tadi, kalau visual latar belakang syuhada ini, kita tahu kawasan dan juga tempat berlakunya banjir. Ada beberapa orang kita dapat saksikan di belakang syuhada. Mungkin siapa mereka dan juga mungkin apa yang dilakukan di kawasan berkenaan. Baik, ketika ini ada juga bersama saya baru saja sampai tadi buat pemantauan, iaitu ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Rambai sendiri, iaitu Datuk Asar Rahman, yang terus datang ke lokasi. Sebenarnya kawasan rumah Abang Maidin ni baru sahaja dinaiki air, yang mana sebenarnya kalau kawasan-kawasan sekitar yang lain dah naik pada pagi tadi, dia baru saja naik dan tak surut. Air boleh kata air temudong. Jadi ahli Dewan Undangan Negeri yang terlibat terus datang ke lokasi ini bagi pantau penduduk-penduduk, bukan sahaja ahli Dewan Undangan Negeri tapi anggota-anggota petugas seperti APM dan juga pasukan rela dan juga pasukan polis memang memantau di semua kawasan penduduk terjejas. Syuhada, kalau Syuhada boleh katakan kepada kameraman, kalau dia boleh pusing kamera ke kanan ke kiri sikit, kita nak tengok gambaran kepada keseluruhan sambil Syuhada menceritakan apa lagi antara liputan-liputan selepas ini, bagaimana lokasi-lokasi lain yang mungkin Syuhada akan pergi dan yang paling teruk terjejas akibat banjir. Baik, mungkin kita boleh minta kameraman untuk tunjuk sikit apa yang ada dekat kawasan sekitar syuhada ni. Sebenarnya, Ihsan, kat sebelah syuhada ni tak jauh. Sebelah syuhada ni je ada haiwan ternakan penduduk ni. Ada beberapa ekor lembu, yang mana lembu ni sebelum ni berada di bahagian belakang, tapi disebabkan banjir, mereka terpaksa pindahkan ke bahagian depan. Dan nasib baik banjir di kawasan ini berlaku pada siang, jadi mereka sempat nak alihkan haiwan-haiwan ternakan ni. Dan kat sini sebenarnya ada 2 rumah saja, 2 rumah yang rendah dekat sini. Dan sederik ni kalau kita tengok jalan memang tinggi, tapi rumah ni yang rendah yang menjadi faktor limpahan air sungai itu masuk ke dalam kawasan rumah ni, Ustaz. Dan juga bila berlaku banjir ini, pastinya haiwan ternakan yang turut terjejas, dan ini seperti yang Syuhada sebut, orang kampung dan juga rumah-rumah yang terjejas sempat mengalihkan haiwan peliharaan mereka, dan juga itu antara mungkin langkah yang dibuat. Tetapi apa antara mungkin selepas liputan yang dibuat sejak Jumaat lalu kan Syuhada, kegusaran masyarakat dan juga mangsa-mangsa banjir ini? Baik, antara kegusaran masyarakat adalah tempat semalam saya buat tinjauan di sekitar kawasan Bukit Katil. Selain yang pertama, mereka bimbang kawasan yang tak pernah naik tiba-tiba kali ini naik air. Yang kedua, mereka bimbang berhubung kes-kes kecurian di rumah, yang mana mereka minta pihak berkuasa untuk kerap melakukan pemantauan di kawasan rumah. Bila mereka berpindah ke pusat pemindahan, mereka risau barang-barang berharga di rumah mereka hilang, sebab mereka keluar, kita boleh kata mereka keluar selai sepinggang, sebab air itu memasuki kawasan rumah memang terlalu cepat. Jadi mereka pun tak dibenarkan untuk masuk ke kawasan rumah. Kita risau bahaya jika mereka masuk ke dalam kawasan rumah. Hanya petugas yang terlibat, anggota APM dan juga anggota bomba sahaja yang dibenarkan untuk meredah banjir. Jadi mereka minta pihak berkuasa untuk pantau kawasan rumah mereka supaya tak ada berlaku kes kecurian, Ustaz. Syuhada, satu perkara bila berlaku keadaan dan juga kejadian banjir ini adalah penyampaian sumbangan dan juga mungkin perkara-perkara khusus, perkara penting, barangan keperluan. Bagaimana koordinasi perkara itu dilakukan di kawasan dan juga tempat yang terjejas ini? Baik, satu lagi apa yang saya boleh kongsikan, berbanding sebelum ini,
jika sebelum ini jika ada kediaman yang dinaiki air, jika mereka bagi tahu dengan pihak berkuasa ataupun anggota bertugas untuk tak nak berpindah, mereka boleh duduk di rumah masing-masing. Tapi kali ini berbeza. Anggota bomba dan juga anggota APM yang memantau di kediaman-kediaman penduduk akan memaksa juga mereka pindah ke pusat pemindahan. Yang pertama atas faktor keselamatan. Yang kedua supaya mereka tak terputus bekalan, yang mana bila mereka sampai saja ke pusat pemindahan, anggota bertugas JKM memang dah standby di pusat pemindahan sementara di mana-mana PPS, dan mereka akan bagi kit awal dulu, bantuan makanan, kemah dan juga pakaian selimut, bantal dan juga tilam, Ihsan. Dan juga syuhada, banyak kawasan mungkin yang dah telah pun syuhada pergi, dan juga lebih daripada 400 orang yang telah pun terjejas dan kini ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Di mana antara ketiga-tiga daerah ini melihat kepada liputan yang dilakukan oleh syuhada yang paling teruk terjejas dengan mungkin air yang naik agak tinggi, dan juga cuacanya daripada pagi tadi sehingga ke petang ini bagaimana pula? Okey, San. Kalau kata sebut tentang cuaca, sebenarnya sekarang ni cuacanya sangat cerah. Kalau San dapat tengok kat belakang saya ni, memang cerah sekarang ni. Tapi trend hujan di negeri Melaka ni adalah pada sebelah lewat petang sehingga awal malam. Maksudnya dia akan bermula sekitar jam 6 petang sehingga pukul lebih kurang 9.30 malam macam tu. Tapi walaupun hujan dah berhenti, tapi limpahan air sungai itu yang menyebabkan kediaman penduduk naik air, dan antara kawasan yang terjejas teruk adalah di sekitar Gadik, di Alur Gajah dan juga di sekitar Tehil. Tehil antara yang paling teruk, dan juga saya boleh kongsikan satu di kawasan Jasin. Di Jasin merupakan daerah yang paling terjejas teruk, dan pusat pemindahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Katil merekodkan jumlah mangsa yang tinggi, dan sebenarnya mereka itu adalah daripada Taman Tun Tuah Perdana, Ustaz. Taman Tun Tuah Perdana itu sebenarnya, Ustaz, sikit kalau saya boleh tambah. Taman Tun Tuah Perdana itu sepanjang 6 tahun mereka duduk di rumah tu tak pernah berlaku banjir, dan kali ini adalah yang pertama, dan naik agak tinggi juga, Ustaz, lebih kurang 2 kaki ke 3 kaki, Ustaz. Baik. Terima kasih syuhada. Dah di hujung-hujung ini nampaknya visual dan juga syuhada pun dah tak dapat dengan lain yang agak sukar ketika ini. Apapun terima kasih syuhada, dan juga pastinya kalau kita membuat liputan seperti ini, liputan banjir ini, banyak juga risiko-risikonya, dan diharapkan syuhada dan juga rakan kameraman yang lain dapat menjaga diri dan pastinya terus untuk memberikan laporan terkini berkaitan dengan mangsa-mangsa banjir ini. Dan kita mengharapkan agar segalanya dipermudahkan dan banjir ini dapat reda dengan segera dan kembali pada keadaan seperti biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Syuhada Abdul Kadir. Itu liputan dan juga cerita berkaitan dengan keadaan banjir di Melaka khususnya. Dan kepada anda, terima kasih kerana menonton cerita. Ini platform dan juga ruang kami bawakan kepada anda untuk cerita-cerita rakan wartawan kita di sebalik berita yang mereka laporkan. Sekian dulu, saya Ihsan Naya dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.